Fadli Syari akui tidak mustahil wakil rakyat pembangkang tergolong B40 demi bantu rakyat. Menteri diarah turun padang tinjau kos sara hidup rakyat. 4 negeri umum bantuan raya untuk penjawat awam. Bung gesa pemimpin UMNO henti provok isu stokin. Anwar Musa sedia kembali beraksi jika ada pelawaan. Amiruddin beri bayangan calon DAP wakili PH di PRK KKB. Kelantan umum Selasa ini cuti peristiwa sempena Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mandani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengakui tidak mustahil ada wakil rakyat pembangkang tergolong dalam kalangan B40 kerana terpaksa mengorbankan separuh daripada gaji sendiri demi memenuhi amanah kepada rakyat. Beliau mendakwa ada ahli parlimen dinafikan hak untuk mendapatkan peruntukan pembangunan berbanding ahli parlimen kerajaan perpaduan yang diberi 1.3 juta ringgit setahun. Beliau yang juga ketua penerangan PAS itu memberitahu bagaimanapun pengorbanan yang dilakukan itu bukanlah satu beban dan dilaksanakan atas dasar tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat selepas diberi mandat pada pilihan raya umum lalu. Ahmad Fadli turut memberikan contoh dirinya sendiri yang ikut sama berbuat demikian demi perkhidmatan terbaik mereka kepada rakyat. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak tindakan segelintir ahli parlimen yang mempertikaikan usaha kerajaan melaksanakan perubahan termasuk dalam penyasaran subsidi serta skim pencen kerana mendakwa dalam kalangan mereka terdiri daripada golongan B40. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengarahkan semua menteri supaya turun padang untuk menilai harga dan kuantiti barangan yang dijual di pasaran. Ini berikutan maklum balas yang diterima Datuk Seri Anwar daripada beberapa siri program yang dihadirinya, kata jurucakap kerajaan Fahmi Fazil selepas mesyuarat Kabinet hari ini. Beliau berkata pengisian mesyuarat hari ini adalah Perdana Menteri tegas meminta menteri-menteri meluangkan lebih banyak masa untuk turun padang, lihat sendiri keadaan termasuk dalam isu berkaitan sama ada harga barang ataupun kuantiti barang-barang yang ada di pasaran. Kata Fahmi pada sidang media di kementeriannya, susulan kepada maklum balas yang diterima oleh Perdana Menteri di siri program yang telah beliau hadiri dan penekanan ini juga diberi sebelum kita sambut Aidilfitri. Sebelum ini, tular klip video di media sosial, seorang wanita menegur Datuk Seri Anwar pada siri lawatan beliau dalam satu program di Perlis baru-baru ini. Video berdurasi 22 saat itu menyaksikan wanita itu merungut dan meluahkan kepada Datuk Seri Anwar berhubung harga barang keperluan yang semakin mahal di pasaran. Beberapa lagi negeri mengikuti langkah kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri untuk penjawat awam masing-masing. Di Kelantan, Menteri Besar Muhammad Nasruddin Daud mengumumkan pemberian RM500 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Bantuan itu akan diberikan sebelum Selasa depan, melibatkan jumlah peruntukan keseluruhan RM5.3 juta. Di Kedah, Menteri Besar Muhammad Sanusi Mak Nur pada sidang media mengumumkan pemberian RM500 kepada 5,221 penjawat awam yang akan dibayar pada Isnin, melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM2.61 juta. Selain itu, 2,335 pengerusi dan setiausaha Majlis Ketua Kampung akan menerima bantuan Aidilfitri sebanyak RM200 yang akan dibayar pada hari yang sama. Di Perlis, Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli berkata, kerajaan negeri bersetuju memberikan bonus raya RM500 kepada penjawat awam negeri grade 56 dan ke bawah, di samping RM250 untuk pesara kerajaan negeri
dengan pembayaran akan dibuat sebelum sambutan Aidilfitri. Tambahan itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun berkata, lebih 6,000 penjawat awam menerima bantuan khas Aidilfitri RM500 yang akan dibayar pada Jumaat ini. Bong Mokhtar Radin tegas meminta kepimpinan UMNO memberitahu Ketua Pemudanya Dr. Akmal Saleh berhenti membangkitkan isu penjualan stoken tertera kalimah Allah di KK Mart. Ketua UMNO Sabah berkata Akmal diberitahu untuk berbuat demikian selepas didedahkan bahawa KK Mart tidak mempunyai kawalan ke atas bekalan stoken itu serta telah memohon maaf dengan segera. Kontroversi melanda KK Mart bermula pada 13 Mac apabila gambar stoken tertera kalimah Allah yang ditemukan di cawangannya di Bandar Sunway tersebar di media sosial. Syarikat itu kemudian memohon maaf, tetapi Akmal terus berkempen secara terbuka agar rangkaian kedai serbaneka itu diboikot di seluruh negara. Tindakannya itu mengundang kritikan banyak pihak, termasuk bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang menggesa Akmal berhenti menghentam KK Mart kerana mesejnya sudah sampai. Sementara itu, 3 cawangan KK Mart termasuk di Kuching, Sarawak diserang dengan bom petrol sejak seminggu lalu dalam kejadian yang turut dikecam Akmal. Menurut Bong, seorang bekas adun Sabah mengaitkan kejadian serangan bom petrol itu dengan UMNO negeri dalam gesaannya agar rakyat Sabah menolak parti itu. Ahli Parlimen Kinabatangan itu berkata, gesaan itu agak melucukan kerana UMNO Sabah bukannya golongan ekstremis maupun resis. Jika ada pelawaan untuk saya menjadi calon, saya bersedia pertimbang secara serius untuk bertanding sebagai calon bagi mana-mana kerusi parlimen yang kosong dalam masa terdekat. Itu yang dikatakan Pengerusi Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Katanya kesediaan berbuat demikian hanya jika dipelawa daripada mana-mana pihak yang masih mahu melihat beliau berkhidmat sebagai wakil rakyat. Secara prinsipnya, bekas pemimpin kanan UMNO itu tidak akan sesekali menawarkan diri serta memaksa dirinya untuk dicalonkan kerana itu bertentangan dengan prinsipnya. Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketereh berkata demikian ketika ditanya sama ada beliau akan kembali semula ke pentas politik dan menjadi calon sekiranya 6 kerusi ahli Parlimen dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang melompat parti dikosongkan bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan. Beliau yang juga bekas Setiausaha Agong Barisan Nasional itu menjadi ahli PAS pada 10 Jun tahun lalu selepas dipecat daripada UMNO selepas menyertai parti keramat itu sejak 1979. Pengerusi Pakatan Harapan Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memberi bayangan calon DAP akan mewakili gabungan itu pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru yang bakal diadakan kelak. Menteri Besar Selangor itu berkata, beliau difahamkan Barisan Nasional yang bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan di negeri itu juga tidak meminta untuk bertanding di kerusi berkenaan, menjadikan pemilihan calon lebih mudah diputuskan oleh pimpinan PH. Beliau berkata PH akan bekerja sehabis baik untuk mempertahankan kerusi berkenaan bagi meneruskan legasi kepimpinan Lee Ki Hiong serta kesinambungan program pembangunan yang direncana mendiang sejak memenangi kerusi itu pada 2013. Katanya PH juga tidak akan mengambil mudah cabaran Perikatan Nasional yang awal-awal lagi menyatakan keyakinan untuk merampas kerusi berkenaan selepas kematian Lee yang menyandang kerusi itu selama 3 penggak. Pada pilihan raya negeri Ogos tahun lalu, Lee menewaskan calon PN Teo Kien Huong dengan majoriti 4,119 undi. Suruhanjaya pilihan raya akan mengadakan satu mesyuarat khas bagi urusan berkaitan PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru Selangor pada 4 April ini. Kelantan mengisytiharkan cuti peristiwa di seluruh negeri ini pada Selasa 9 April atau 29 Ramadan. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Nasruddin Daud selepas mendapat persetujuan dalam mesyuarat Exco pada Rabu. Menurut beliau, cuti berkenaan juga bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas sehari sebelum perayaan apabila perantau pulang ke kampung. Dalam perkembangan lain,
Nasruddin memohon umat Islam di seluruh negeri melakukan solat sunat istisqa bagi memohon hujan. Tambah beliau, kemarau yang serius turut mengakibatkan banyak tanaman mati termasuk padi. Bagaimanapun katanya, solat ini tiada penganjuran secara rasmi tetapi memohon semua penduduk dan imam di seluruh negeri bekerjasama melakukannya. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.